Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu nak sambung lagi sikit tajuk bab 5 ni, reputan radioaktif, sambungan dari yang sebelum ni. Ini yang kedua nah. Okey. Kalau tak nampak boleh perbesarkan skrin ni. Okey. Tenaga nuklear. Okey, semua pelajar bila sebut tenaga nuklear, apa agak-agak yang kamu bayangkan? Mungkin ada bayangkan bom, radioaktif, bom nuklear. Okey, baik. Betul. Okey, tapi kita tak belajar macam mana nak buat bom atom. Kita nak belajar macam mana kegunaan yang kebaikan tenaga nuklear yang kita boleh guna dalam kehidupan kita. Okey, tindak balas nuklear membebaskan 100 kali. Bukan 100 kali sahaja. Cikgu tertinggal di situ 100 juta. Okey. Kita ada 100 juta kali. Tenaga dia banyak. Banyak. Okey, tindak balas nuklear ni dia bebaskan tenaga yang sangat banyak dan dia panas. Okey, unit jisim atom UJA ni unit untuk jisim atom, proton dan neutron. Okey, isotop karbon contoh. Jisim 12U dia punya unit dia. Okey, satu unit jisim atom atau 1U bersamaan dengan 1/12. 1/12 jisim atom karbon 12. Okey. 1/12 daripada jisim 1 atom karbon 12. Okey. Okey, baik. Jadi contoh jisim bagi atom karbon 12 ni adalah 1.99265 kali 10 kuasa negatif 26 kilogram. Okey. Jadi kalau kita nak dapat ni kan 1U ni, kita kira macam ni, 1 perlu kita darab dengan jisim bagi atom, kita dapat 1U 1.66 kali 10 kuasa negatif 27. Okey. Dalam kiraan nanti dia akan bagi U ni. Okey, pembelahan nukleus. Okey, cikgu nak kamu faham dulu perkataan pembelahan, belah. Okey, benda belah bagi dua lah Nukleus, okey, dia akan belah. Okey, proses pemecahan. Pecah ni maksudnya pembelahan lah. Satu nukleus yang berat. Ingat, yang berat ni yang besar. Okey. Kepada dua nukleus sepaharu yang lebih ringan. Dia macam ni, soalan macam ni. Satu benda yang besar ni, bila kita pecahkan dia dua, dia jadi sila dua macam ni kan. Tetapi lebih kecil dan lebih ringan. Okey, macam ni. Okey, itu untuk faham dulu. Okey, zarah neutron ditemui oleh seorang nama Chadwick tahun 1952. Okey. Kemudian Otto Hahn ni dia menemui bahawa apabila nukleus uranium 235 dibedil oleh neutron, bedil maksudnya ditembak maka uranium akan terbelah menjadi dua nukleus baharu. Okey. Kita tak dapat tengok tindak balas ni. Dia berlaku di dalam pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus berlaku di mana? Di reaktor nuklear. Apa dia reaktor nuklear? Okey. Cikgu tulis sini, kalau kamu tak dengar lagi. Reaktor nuklear bermaksud dia macam kilang lah, kilang. Kilang tu, reaktor kita tak panggil kilang. Kita tak panggil kilang syak, kita panggil dia reaktor nuklear. Okey. Tempat untuk menghasilkan tenaga yang banyak dari pembelahan nukleus radioaktif. Okey, kat Malaysia ni tak ada. Di Malaysia tak ada. Kita tak ada reaktor nuklear. Okey, sebab kita tak mampu lagi dengan negara yang kecil. Sebab kesan negatif dia banyak. Walaupun membawa keuntungan kepada negara. Sebab dengan pembelahan nukleus nanti, kita dapat menghasilkan tenaga yang banyak. Tenaga tu boleh menjana elektrik kepada kita. Untuk jangka masa lama, untung kepada negara. Sebab elektrik akan jadi murah. Sekarang elektrik kita mahal sebab kita menjana elektrik sekarang dengan menggunakan bahan api fosil. Okey. Petroleum.
Okey, pembelahan nukleus bagi Yudan cuba tengok apa maksud dia, apa maksud menjadi dua ni. Ini kamu kalau tak nampak tengok buku teks ataupun besarkan skrin ni. Okey, uranium 235 sini. Okey, ni satu neutron. Neutron ni dia bedil tembak ni. Kemudian dia akan belah dua ni dipanggil pembelahan. Okey, so yang besar ni sudah jadi yang kecil dan ringan. Menghasilkan dua nukleus baru ni, dua nukleus baru. Okey, jangan lupa perhatikan di sini. Dihasilkan juga sampingan dia adalah bahan sampingan dihasilkan adalah 3 neutron. Okey. Okey, nampak sama dengan ini kan? Yang asal ni 3 neutron ni. Okey. Kemudian setiap satu ni neutron ni dia akan bedil lagi uranium. Ni pun sama, uranium. Dia bedil lagi macam ni. Kemudian dia akan hasilkan lagi dua lagi nukleus baru, dua nukleus baru lagi. So dia panjang macam rantai. So kita panggil tindak balas ni juga kita panggil tindak balas berantai walaupun dia tak tulis dalam sini. So cikgu bagi tahu, tindak balas berantai Okey. Persamaan bagi pembelahan nukleus uranium-235 adalah seperti berikut. Okey, cuba kamu tengok sini. Perhatikan 235, okey, dia jadi 141, 92 dan sini ada lebihan 3 neutron sini. Nak bagi balance sini Okey, tak apa, kamu tengok perlahan, dia macam kimia, dia nak bagi seimbang ni pembahasan ni. Okey, sebelum cikgu lupa. Kamu nampak tak BA? BA ni maksudnya barium. Okey, ni satu ni barium, satu ni krypton. So ni barium krypton. So barium krypton ni adalah dua nukleus baru, iaitu nama dia barium dan krypton daripada uranium tadi. Ini adalah dua nukleus baru. Okey. Okey, cikgu baru sebut tadi tindak balas berantai atau tindak balas ni dia berterusan. Cikgu abang ni dah berterusan daripada patah balik ni berterusan nanti. Dia berantai. Okey. Nampak dia kau banyak. Ni semua 3 neutron. 3 ni pula bedil lagi. Saya jadi panjang. Okey. Next. Tindak balas berantai. Tindak balas ini yang dikawal berlaku dalam reaktor nuklear. Okey, ni cikgu bawah sebut tadi. Kilang tu. Dia berlaku reaktor nuklear. Kita kawal Dikawal sebab kalau tidak dia meletup. Sebab dia menyebabkan haba yang tinggi, panas. Okey. Tindak balas ini terkawal digunakan dalam letupan bom atom. Tindak balas ni yang tidak maksudnya kalau tindak balas yang tak terkawal dia digunakan dalam menghasilkan letupan bom atom. Tapi kita nak belajar yang ni. Okey, baik. Okey, next. Okey, kita tengok pelakuran. Okey, jangan lupa. Ini yang kedua. Yang tadi dia panggil pembelahan. Belah dua jadi dua nukleus yang lebih kecil. Itu pembelahan. Sekarang pelakuran. Apa beza pelakuran? Pembebasan tenaga berlaku di keliling matahari. Okey, yang ni berlaku di matahari. Maksudnya semula jadi. Maksudnya dekat matahari tu, di keliling matahari yang panas, kalau kita boleh pergi dekat, tak boleh pergi panas. Di keliling matahari yang sangat panas tu, yang kita nampak dia macam blur-blur tu kan, sebenarnya dia membebaskan banyak tenaga nuklear. Sekarang ni saintis tengah berfikir macam mana nak menghampiri matahari untuk mendapat tenaga nuklear yang sangat banyak untuk kegunaan manusia. Tetapi anak-anak pelajar, saintis belum lagi dapat cara untuk menghampiri matahari yang sangat panas sebab boleh lebur. Okey, boleh lebur roket-roket yang menghampiri tu. Okey. Yang tu adalah semula jadi Yang tadi pembelahan tadi dia bukan semula jadi. Pembelahan tadi dia berlaku dalam reaktor nuklear, tindak balas berantai. Yang ini semula jadi. Okey, suhu yang sangat tinggi iaitu dua nukleus hidrogen pelanggar dan bergabung untuk menjadi satu nukleus helium yang lebih berat. Okey. Dia macam ni pula. Yang ni dia kata dua kecil-kecil dua digabung. Dia jadi satu yang lebih dia jadi satu yang lebih besar.
Yang tadi jadi lebih ringan, sekarang jadi besar. Terbalik. Tenaga yang dibebaskan melalui pelakuran nukleus adalah dalam bentuk tenaga kinetik. Cuba perhatikan di sini. Yang ringan digabung jadi yang lebih besar, iaitu nukleus helium. Dengan satu neutron dan tenaga. Pelakuran nukleus ialah gabungan dua nukleus ringan yang untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat. Okey. Tenaga daripada tindak balas nukleus. Okey, tenaga. Baik, sebab ada kiraan sikit nanti. Kedua-dua tindak balas pembelahan dan pelakuran nukleus ini mempunyai satu ciri sepunya. Okey, dia kata tindak balas pembelahan ke pelakuran kan ada satu ciri sepunya, iaitu jumlah jisim hasil tindak balas lebih kecil berbanding dengan jumlah jisim sebelum tindak balas. Iaitu dia panggil kecacatan jisim. Okey, tindak balas, okey. Jumlah jisim atau jisim hasil tindak balas kecil berbandingan jumlah jisim sebelum tindak balas. Okey, maksudnya ini hasil selepas jadi kurang dia punya jumlah jisim dia selepas. Okay, dia pergi mana? Sebab dia mengalami cacat jisim. Jisim yang hilang itu ditukar kepada tenaga yang dibebaskan seperti persamaan yang ditunjukkan, iaitu persamaan Einstein. E sama juga mc kuasa 2. E tenaga yang dibebaskan dalam unit joule. M tenaga yang hilang atau cacat jisim. M ni. C laju cahaya ni diberi standard. Okey. Okay, next. Okay. Kita tengok sedikit pengiraan dia. Okey, sini cikgu tak buat. So, nanti kamu tengok contoh muka surat 277. Sebab kiraan dia panjang nak tunjuk sini. Tolong tengok macam mana dia boleh buat kiraan. Okey, kita nak hasilkan. Iaitu dia kata pembelajaran 235. Pembelahan ni silap ni. Ini silap Ini sat je tengok ni, cikgu ambil kat mana. Sebelahan sonim hitungkan persamaan bagi pembelahan ini. Sekejap Ini perujuk buku tab muka surat 277. Okey. Hitungkan tenaga yang dibebaskan. Okey, betul muka surat 277. Okey. Mungkin soalan cikgu sini silap sikit lah. Okey. So, kamu tengok muka surat 277 lah. Okey. So, nanti baca 277. Tengok ini. Ini silap. Cikgu tengok surat ni. Okey, kamu buat latihan. Cuba rujuk. Okey, silap sini silap. Okey. Okey, kita tengok sini, tengok pada penjanaan tenaga elektrik. Okey. Penjanaan tenaga elektrik dia menggunakan tindak balas pembelahan nukleus di reaktor nuklear. Ini tempat reaktor nuklear lah. Okey. Kita tengok mula-mula dia akan tanya ni setiap-setiap fungsi ni. Okey. Okey, rod pengawal yang di boron, rod pengawal boron. Moderator grafik, kita ada moderator grafik. Rod bahan api uranium, dia guna uranium lah. Okey, apabila sini, dia sini dipanggil perisai konkrit bawah ni ya. Sebab ini adalah reaktor nuklear, tengok nah. Ini sebelah dia generator. Okey. Sini bahan api uranium ni dia akan sini akan berlaku sini memanaskan moderator grafik tu. Dan gas panas dihasilkan. Kemudian ada
steam. Okey, ada air tengah. Air ni dia untuk menyejukkan gas yang panas. Kalau tak kawal kepanasan, dia akan meletup. Satu letupan besar akan berlaku. Okey, ada pump, ada menggerakkan turbin ni, steam ni. Kemudian dia menghasilkan elektrik yang dialirkan ke pencawang-pencawang dan dialirkan kepada penduduk. Okey. Okey, ini fungsi yang lebih jelas. Cuba kita baca. Okey, rod bahan api uranium. Okey, bahan api ya. Okey, sebagai soalan katanya bahan api apa? Uranium. Membebaskan tenaga haba melalui pembalahan nukleus. Cikgu Bo sebut tadi, tapi memang ada berlaku proses pembalahan nukleus, iaitu tindak balas berantai. Untuk memanaskan gas macam mana? Untuk memanaskan gas saya tengok dia rekod tak macam mana. Okey, masih rekod. Okey. Okey, ulang balik Membebaskan tenaga haba melalui pembalahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Nak panaskan gas. Rod pengawal boron, dia mengawal kadar tindak balas. Kena kawal tindak balas. Pembelahan dengan menyerap neuron yang berlebihan. Moderator grafik memperlahankan neutron supaya lebih mudah ditawan oleh nukleus uranium. Perisai konkrit menghalang kebocoran. Dia tak nak bagi sinaran iaitu zarah alfa dan gamma. Sebenarnya sini gamma daripada terlepas ke scaling. Dia tak boleh terlepas ke scaling. Sebab kalau terlepas sendiri sinaran gamma ni, dia boleh menyebabkan rakyat dia terdedah pada sinaran dan mendapat kanser pula. Penjana steam, ruang yang mana tenaga haba daripada gas yang panas mendidihkan air menjadi steam. Tebin, apabila tebin diputarkan oleh aliran steam, magnet di dalam penjana diputarkan. Penjana elektrik, menjana elektrik melalui proses aruhan elektromagnet. Apabila magnet di dalamnya berputar dalam satu gegelung. Kondenser menyejukkan steam dan mengkondensasikannya menjadi air. Okey, sini ada sikit alir. Catat alir penjanaan tenaga elektrik. Okey, kamu tengok situ nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey, kalau nombor terakhir adalah nombor 6, nombor 7 terakhir, tu gas sejuk mengalir kembali ke reaktor untuk dipanaskan semula. Okey, kita tengok nombor 5 situ. Kita nombor 5 sini. Turbin memutarkan magnet di dalam penjana untuk menjana elektrik. Okey. Baik. Dia lebih kurang sama dengan yang tadi. Yang okey, macam sama gambar rajah ni yang tadi. Okey, catat alir transformasi tenaga nuklear daripada pembelahan nukleus jadi tenaga haba. Kita tengok nuklear dia jadi haba yang dibawa oleh gas panas. Dan tenaga kinetik dia bagi steam sebab perlukan tenaga kinetik untuk menggerakkan turbin. Tenaga kinetik bagi turbin dan akhir tenaga elektrik. So nuklear bertukar menjadi elektrik. Okey, kebaikan. Kebaikan penggunaan pembelahan nukleus untuk menjana elektrik. Okey. Proses pembelahan nukleus dalam reaktor nuklear untuk menjana elektrik. Okey, kita lihat kebaikan antara cikgu bacakan sikit ya. Kau boleh besarkan skrin ni atau projek buku tab muka surat 282. Sebuah stesen kuasa nuklear boleh menjana kuasa yang lebih tinggi berbanding dengan stesen kuasa lain. Stesen kuasa nuklear boleh terus beroperasi selama 60 tahun atau lebih.
Cikgu ambil sini, dia kata menjana kuasa yang lebih tinggi. Menjana kuasa yang lebih tinggi. Kita nak yang ni lah. Kuasa ni tenaga lah. Tenaga elektrik yang kita dapat sini. 60 tahun lebih dia boleh jimat kos. Mencurahkan masa lama jimat kos. Okey, stesen di atas ni ya, start ni. Stesen kuasa nuklear memerlukan kuantiti bahan api yang kurang berbanding dengan stesen yang menggunakan bahan api fosil. Masih terdapat banyak simpanan bahan api nuklear. Sekarang negara mana agak-agak yang menjalankan pembelahan nuklear di reaktor nuklear yang ada reaktor nuklear? Cuba sebutkan. Rusia, Korea Utara, Amerika Syarikat, Iraq, Iran. Itu antara negara-negara yang menjana elektrik sendiri menggunakan bahan radioaktif. Okey, seterusnya mengurangkan kesan rumah hijau. Sebab dia tak ada pencemaran, sangat kurang. Tidak mengeluarkan gas seperti sulfur dioksida. Sulfur dioksida ni dia gas yang beracun. Okey. Maksudnya radioaktif tak mengeluarkan sulfur. Tapi bahan api fosil, ya, pembakaran dia mengeluarkan sulfur dioksida. Dan boleh menyebabkan hujan asid sulfur ni. Tapi kalau kita guna radioaktif tak ada. Dia lebih pada dia panggil lebih kurangkan pencemaran. Karbon dioksida dan karbon dioksida. Okey. Menghasilkan sisa yang kurang ya berbanding dengan bahan api fosil. Ini kebaikan-kebaikannya kalau kita juga dapat menjana tenaga elektrik daripada bahan radioaktif. Okey, tengok prosedur keselamatan yang bawah ni ya. Prosedur keselamatan dalam pengurusan reaktor nuklear sangat maju, cekap dan mantap. Harga bahan api nuklear lebih stabil daripada bahan api fosil dan kamu tahu kan bahan api fosil semakin hari semakin habis. Apa dia bahan api fosil? Petrol, petroleum, gas asli, arang batu. Arang batu ni lama dah tak pakai. Tapi kita banyak menggunakan petroleum. Bahan tu semakin hari semakin tak ada. Okey. Dan nak menjadi bahan api fosil ni, dia nak jadi ni, dia makan masa yang berjuta-juta tahun. Hasil perebutan. Perebutan seperti daun ke haiwan ke apakah di dasar laut tu yang mereput berjuta tahun dulu, dia bertukar menjadi petroleum. Okey, menghasilkan radioisotop yang berguna sebagai hasil sampingan untuk digunakan di hospital, penasian pertanian dan untuk tujuan pendidikan. Yang ni dia cakap. Yang ni kalau kamu ingat tadi contoh karbon 14 yang mengesan usia artifak purba, kobat 60, itulah yang ni. Okey, untuk mengesan merawat kanser, yang ni maksud radioisotop. Okey. Jangan lupa keburukan pun ada. Okey. Tapi keburukan ni kita boleh atasi lah anak-anak. Okey, kita tengok keburukan pertama. Kamu boleh besarkan skrin atau kamu boleh rujuk buku teks muka surat 283. Kita tengok apa keburukan dia. Kos pembinaan stesen kuasa nuklear yang sangat tinggi. Kos tinggi memang betul sebab tu Malaysia tak mampu. Kita masih negara yang membangun. Okey. Mengambil masa yang lama sekitar 20 tahun untuk membina dan menyiapkan stesen jana kuasa nuklear. Kedua, rod bahan api terpakai sangat panas. Okey. Maksudnya bahan api yang terhasil dalam tindak balas tu dia sangat panas dan kalau kita tak jaga elok-elok, tak disejukkan oleh air tadi elok-elok, meletup nanti. Air panas yang dikeluarkan daripada stesen kuasa nuklear menyebabkan pencemaran haba ke persekitaran. Individu yang bekerja di stesen kuasa nuklear terdedah kepada sinar radioaktif.
Sebab itulah siapa yang bekerja ataupun terlibat mengendalikan barang radioaktif, dia kena berpakaian yang diperbuat daripada plumbum. Ingat lagi tak? Plumbum ni dia dapat menghalang sinaran gamma daripada menembusi. So kita boleh protect diri kita daripada terkena sinaran gamma yang kuasa penembusan gamma ni sangat tinggi. Risiko pemusnahan stesen kuasa nuklear akibat bencana alam seperti gempa bumi. Okey, macam negara-negara yang ada gempa bumi tu, bila dia buat jadi stesen, lepas tu gempa bumi, habis musnah. Dia punya stesen dia rugi. Itu keburukan dia. Okey, biasa tengok lambang ni. Familiar kan lambang ni? Lambang ni kalau biasa-biasa kita jumpa kat mana? Dekat pintu hospital. Pintu yang dilakukan pengimejan. Seperti kalau kita nak x-ray, kita akan nampak pintu ni kan, kat bilik pintu x-ray. Okey, ni lambang dia bahaya. Kalau lambang ni tetap bahaya, maksudnya kita kena jaga-jaga masuk bilik radioaktif. Okey. Kesan negatif radioaktif, barang radioaktif, unsur radioaktif dan sisa akan mengeluarkan sinaran yang bahaya, terutama sinaran gamma. Badan kita sentiasa terdedah kepada sinaran latar belakang dari barang radioaktif sama jadi atau buatan. Cuba tengok dia punya situ, peratus itu, kata pi itu, sumber lain. Cuba kamu tengok sumber lain. Sumber lain ni, dia daripada stesen kuasa nuklear dan ujian senjata. Tahukah ujian senjata ni selalu dilakukan oleh negara berkuasa besar seperti Korea Utara, Rusia. Mereka selalu buat ujian senjata nuklear. Kemudian dia akan membebaskan sisa pencemaran berlaku. Dan juga sisa daripada perubatan. Sebab perubatan hari ini, perubatan moden banyak menggunakan radioaktif. Terutamanya bersama dengan MRI, pengimejan tu. Dia nak mengesan segala penyakit badan kita, dia pakai MRI tu, X-ray. Okay? Semua tu kita terdedah banyak pada radioaktif. Okay, yang lain tu sikit saja lah. Walaupun dia ada dalam makanan dan minuman. Sinar kosmik, tak silap cikgu, dia adalah daripada angkasa lepas asal cikgu. Ini terujuk balik sinar kosmik lah. Okey, sinar radioaktif boleh mengionkan molekul dalam sel kita. Ion-ion ini kemudian bertindak balas dengan molekul lain untuk merosakkan sel dan sel berubah menjadi sel kanser. Inilah dia nak cerita bagaimana kalau kita terdedah kepada sinaran gamma, terutama menyebabkan sel badan kita, sel-sel kanser akan terhasil. Okey, kamu tengok jadual ni. Nak beritahu sikit. Kesan kepada manusia nah. Kalau dia punya dos radioaktif itu lebih dari 10 SB ni, dalam jangka masa pendek pun kita boleh dapat mati ya. 01 ke 2, risiko dia kita mengidap penyakit seperti kanser. So, maksudnya daripada 01 ke 2 dah ada risiko. Okey, kalau 2 hingga 10 kita dah rasa mual-mual letih. Okey. Okay, kesan negatif sinar radioaktif kepada manusia boleh dikelaskan kepada dua kesan, iaitu kesan somatik dan kesan genetik. Cikgu scan tak elok ni, kesan genetik. Genetik maksudnya genetik lah, DNA dalam badan kita. Okay, somatik ni melibatkan kita punya luaran seperti kulit, rambut, apa semua tu, organ-organ luaran. Kesan somatik merujuk kepada kesan pada seseorang yang terdedah kepada sinar radioaktif. Simptom yang dapat dilihat bergantung pada dos kepada dos kesetaraan yang diterima. Kesan genetik merujuk kepada kesan yang berlaku kepada generasi akan datang seperti anak dan cucu seseorang yang terdedah pada sinaran akibat kerosakan pada sel-sel pembiakan. Maksud dia macam ni. Kalau ibu tu mengandung, ibu tu dedah kepada sinar radioaktif, dia mungkin melahirkan anak yang bermutasi.
Mutasi ni banyak, sindrom Down ke, Klinefelter ke, albinism ke. Itu banyak menyebabkan kesan genetik. Okey, sini ada lagi sekali kita tunjukkan pada kamu. Kesan somatik ada kesan segera dan kesan tertunda. Letih ni segera kena radioaktif kan. Mana nak tahu esok-esok kerja di mana, kerja di makmal radioaktif ke. Kamu rasa letih, loya, keguguran rambut, itu maksudnya kesan yang segera. Okey, kesan tertunda ni dia macam lambat lah, lama, tapi dia akan jadi katarak, organ rosak, penyakit leukemia, kanser, maut. Kesan genetik ni menunjuk gambar ni kecacatan bayi, kecacatan kongenital, kromosom tidak normal, kanser semasa dewasa. Okey. Dan juga yang juga buat sindrom Down, Klinefelter, semua tu. Okey, baik. Kita kena belajar juga langkah-langkah keselamatan. Okey, langkah keselamatan ni sebab apa? Kita kena tahu macam mana kita nak menguruskan radioaktif, sebab kemungkinan satu hari nanti radioaktif menjadi bahan yang penting di Malaysia. So, sekarang ni bidang pekerjaan dalam radioaktif ni masih lagi kurang, tetapi suatu hari nanti insya-Allah dia akan jadi satu bidang pekerjaan yang amat penting dan bergaji besar. Okey, langkah keselamatan kamu kena tahu unsur radioaktif mesti diuruskan dengan prosedur yang betul untuk mengelak kesan negatif dia. Kesan negatif kena elak, sebab tu kita kena uruskan dengan betul. Kesan negatif pada manusia dan juga alam. Cuba tengok berikut. Pertama, kalau kita dapat bahan radioaktif, kita tengok, kita jangan pegang dengan tangan. Kita pegang dengan forceps ataupun kita guna robot control. Pakai robot robot yang control. Robot tak apa, dia tak dapat cancel. Okey. Baca maklumat dan arahan pada bekas penyimpanan unsur radioaktif untuk mengetahui jenis sinaran yang dikeluarkan. Selalunya gamma lah. Kekuatan sinaran, cara untuk mengendalikan unsur radioaktif, macam mana kita nak mengendalikan. Pakai sarung tangan. Jika dia tak pakai sarung tangan lah, dia tak boleh guna tangan ni. Dia kena pakai forceps ataupun selular ni orang pakai tangan robot atau robot control. Pakai baju makmal. Ini saya tak apa suka ini, saya potong. Pakai baju makmal, seluar panjang untuk muka dan kasut berlutut. Tolong tambah. Diperbuat daripada pelambab. Okey. Pakai lencana sinaran. Okey. Bagi sumber radioaktif yang memancarkan zarah beta atau gamma yang kuat, sumber itu harus dikendalikan dengan menggunakan lengan robotik tadi. Dilarang makan atau minum serta semasa mengendalikan radioaktif. Okey. Lencana ni dipakai dekat baju plumbum tu. Dipakai nanti dia tunjuk berapa bacaan yang kamu terdedah kepada radioaktif. Kalau bahan radioaktif tu dalam keadaan cecair, mestilah disimpan dalam bekas yang tidak mudah pecah. Bekas yang mengandungi radioaktif cair diletakkan dalam talang kaca atau logam supaya sebarang cecair tumpah boleh dikumpulkan semula. Cuci tangan dengan sabun dan air selepas menjalankan eksperimen. Sumber radioaktif dari makmal pembelajaran perlu disimpan dalam kotak plumbum dan kemudian disimpan di almari yang bersih. Di sekolah kita tak ada. Makmal sekolah kita tak ada radioaktif. Tanda amaran radioaktif dan senarai langkah keselamatan dipaparkan dengan jelas di makmal keradioaktifan. Okey, pengurusan sisa. Dia ada sisa juga. Radioaktif pun ada sisa dia. Sisa ni maksud benda tak mau ni, bahan buangan. Okey, sisa radioaktif dikeluarkan pada arah rendah, arah sedang dan arah tinggi. Bahan radioaktif disimpan dalam kotak plumbum yang tebal atau dinding konkrit. Dinding konkrit, dinding simen tu. Sisa radioaktif yang suka diproses akan disimpan dalam tong keluli tahan karat dan ditanam jauh ke dalam tanah atau dasar laut.
Selalunya dasar laut. Tanah ni takut mencemarkan tanah. Okey. Okey, ni kecil tak apa nampak Ni sisa radiator yang dia tunjuk aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi terbesarkan sikit. Tengok aras tinggi. Kita fokus aras tinggi. Dia mempunyai menyumbangkan kos 95% daripada jumlah keradiatifan sisa radiatif sebab dia tinggi ni. Okey. Terdiri daripada rod bahan api terpakai dan sisa cahaya selepas bahan api berguna diasingkan daripada sisa nuklear. Okey, sangat panas. Tak apa. Dipejar bersama kaca. Ini dah bagi dipejalkan. Maksudnya nak urut dia dipejalkan bersama kaca borosilikat. Disimpan dalam bekas kuli dan ditanam pada jarak yang dalam bawah tanah. Selalunya dah selak lah. Okay, nanti kamu boleh baca sekali dulu lah. So, partikel 90 lebih 4%, 1%. Ini yang rendah. Okey, sekian dahulu. Terima kasih. Selamat mengulang kaji.